Hai semua, kita bertemu lagi dalam kisah. Kali ni, I nak kongsi satu kisah yang dihantar oleh Mak Jak. Mak Jak ni nama singkatan, nama penuh dia. Dia kata pakai nama Mak Jak. Story yang dihantar oleh Mak Jak ni, ia berkisahkan tentang bapa mertua beliau, seorang penjaga kampung bunian. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okay, I tak tahu kisah ni adalah yang dah lama berlaku ke, baru berlaku ke, tetapi menurut Mak Jak, sewaktu kejadian ni berlaku, dia sudah 5 tahun berkahwin. Dikurniai 3 orang anak, sulung lelaki, yang kembar pun 2 lelaki. Dia ada 3 anak tapi kiranya wife dia macam baru 2 kali bersalin lah. Yang first tu sulung solo, yang pregnancy kedua tu dapat twins. Okay, so korang faham dia ada 3 anak. Dia dah 5 tahun berkahwin. Diorang ni semua duduk KL, tapi bapak mertua dia ni duduk dekat kampung lah. Cuma dalam banyak-banyak anak, hanya wife dia yang selalu menjaga dan menjenguk bapak dia ni. Yang adik-beradik lain tu diorang kurang. Kalau menurut Mak Jak ni, sebab wife dia anak bongsu tapi mak lain, so isteri lain. So kiranya macam abang-abang kakak dia yang mak lain tu tak pedulikan lah bapak sangat. So hanya wife dia je lah yang menjaga ayah, yang pergi jenguk ayah. So Mak Jak ni memahami yang wife dia sorang-sorang nak kena jenguk bapak. Bapak pula duduk sorang kat kampung pula tu. So dia akan make sure sepanjang 5 tahun perkahwinan dia orang tu, like every month dia akan balik kampung jenguk. Sebab tak ada orang lain yang akan ambil peduli dekat bapak mertua dia ni. Dari awal perkahwinan, Mak Jak memang aware yang bapak mertua dia ni, dia ada sixth sense. Dia boleh bukan sekadar rasa, dia boleh lihat, dia boleh berbicara, dan dia juga boleh masuk ke alam bunian. Menurut wife Mak Jak, bapak dia sebenarnya tak nak tinggalkan perkampungan tu pun, sebab dalam perkampungan tu ada perkampungan bunian. Dan bapak dia dah berjanji dengan orang kampung bunian tu yang dia akan menjaga perkampungan bunian itu dari diceroboh manusia. Menurut Mak Jak lagi, dalam kampung tu hanya bapak mertua dia je duduk situ. Dia mula asal macam perkampungan tu diteroka tau oleh orang-orang dululah. Bila dah makin ada pembangunan, makin ada pemodenan, so diorang macam berpindah sikit tau. Dia bukan pindah bandar ke apa tau. Diorang macam pindah ada satu area lain yang tak jauh sangat pun daripada kampung diorang, macam pedalaman tu tau. So macam diorang keluar, diorang buat community baru kat situ. So dekat situ ada school, kat situ yang ada rumah-rumah, kat situ ada warung. Dia bukan pekan pun, memang perkampungan. Ada kedai apa semua tau, bengkel kat situ. Yang diorang punya kampung ni yang macam ulu sikit, masuk dalam hutan-hutan ni sikit, ada orang dah keluar. Hanya bapak mertua dia je yang tak nak pindah. Dia pernah nampak dengan mata kepala dia sendiri macam kalau diorang balik kan, every month dia akan balik kampung visit kan. So macam dia dah balik, dia akan bawa keluar bapak mertua dia pergi jalan-jalan ke, pergi makan ke, pergi beli barang ke. So dia memang kena keluar. And nak masuk dalam kawasan rumah bapak mertua dia tu hanya boleh digunakan motor sebab senang, atau kenderaan 4-wheel drive. Sebab jalan dia bukan jalan tar, bukan jalan yang proper, sebab hanya seorang je yang keluar masuk. Bapak dia prefer untuk berjalan kaki sebab bapak dia sangat sihat. Walaupun dah tua, sangat sihat. So dia suka keluar daripada dia punya rumah, dia punya perkampungan dia tu, Sorang keluar, naik bas ke apalah kan. Nak dijadikan cerita, ada satu hari tu tengah bawa kereta, tengah huha-huha borak-borak dalam kereta ni, sampai je satu jalan ni, bapak mertua dia suruh berhenti. Dah tak ada kereta lain, tak ada orang, tak ada apa tau. Okey, dia pun berhenti. Bapak mertua dia pun turun, pergi kat depan kereta, masih cakap-cakap dengan orang tau, macam tengah bercakap dengan sesuatu. Tapi dia ni semua tak nampak apa-apa lah, of course. So orang tua tu pun cakap lama jugalah, cakap macam tengah explain something ke apa. Lepas tu bapak mertua dia masuk kereta, sekarang boleh jalan. Mak Jak
dia tak ada lah rasa seram ke apa sebab siang. And then dia dah memang tahu bapak mertua dia ada sixth sense. Cuma dia macam tak tanya lah. Cuma dia tak nak tanya sebab takut mengguris ke apa. Dia macam apasal ada bunian ni roadblock ke kan. Tapi tak adalah dia nak tanya kan, terguris pula perasaan orang tua tu. Sebab apa benda yang menghalang jalan raya tu yang bapak mertua pun macam berdiri bercakap-cakap kan. Ada kemalangan bunian ke kan. Kita tak faham sebab dunia tu kita tak nampak. Nak tanya kan takut orang tua kecil hati, so dia biar. And kejadian tu berulang-ulang banyak kali pun. Kadang bukan bapak mertua dia turun, bapak mertua dia suruh elak. So macam okay lah, fine, dah biasa. Even kalau malam-malam lepas dah habis makan, bapak mertua dia akan macam turun kat serambi tu borak-borak. So diorang faham lah. So diorang faham maybe diorang ada visitor daripada dunia bunian. Walaupun dibesarkan dalam keluarga Melayu, tapi Mak Jap punya keluarga ni diorang macam taklah tak percaya yang dunia kita dengan dunia adi kudrati tu kita kongsi. Taklah tak percaya macam tu. Cuma diorang ni lebih tu modern family yang percaya logik. So asalkan ada je jawapan, Mak Jap macam boleh terima lah. Walaupun dia sebenarnya skeptical. Macam kau nak protect kampung bunian and kau nak kena duduk kat kampung seorang-seorang yang dah tak ada kejiranan. Dah kenapa macam kau tak boleh protect sambil duduk kat luar sikit tu ke? Yang join civilization orang lain kan. Tak, kau duduk macam tu pencil, hidup serba kekurangan hanya untuk protect kampung bunian. It doesn't make sense. Tapi tak apalah sebab dia tak kacau wife Mak Jap sangat. And then bila diorang visit pun dia tak menyusahkan. Cuma ada hari-hari yang dia hilang. Boleh cari-cari tak jumpa. 2-3 hari lepas tu bawa balik. Wife dia tak risau pun. Dia kata adalah tu ayah pergi visit kampung tu kot. Tapi dah 5 tahun kahwin kan? Benda tu dah biasa kan? Tiap-tiap bulan cerita yang sama kan? Protector of kampung bunian. Protector of kampung bunian. Punyalah ajak duduk KL tak nak. Punyalah ajak pergi pindah rumah walaupun duduk kat kampung tu juga tak nak. Punyalah orang dah suruh kahwin baru nak ada orang jaga dia tak nak. Semuanya tak nak. Tapi tak apalah. Mak Jap pun tak nak masuk campur lebih-lebih sebab anak-anak dia yang lain pun tak masuk campur. Kenapa dia sebagai orang luar menantu nak masuk campur sangat kan? So biar. Keadaan, keharmonian rumah tangga semua okey. Until ada satu malam ni, wife dia, diorang ni semua dah tengah tidur lah tengah malam. Wife dia bangun, menangis-nangis, kejut dia tau. So dia macam terkejut lah. Kenapa? Wife dia tengah menangis-nangis. Dia kata, jomlah balik sekarang. Dia tak sedar hati sebab dia mimpi ngeri pasal ayah. So Mak Jap macam sabar tenang. Kenapa ni? Dia kata dia mimpi teruk sangat. Ada mimpi hantu lah. Ayah dia dalam kesusahan. So dia rasa tak sedar hati. Mungkin ayah sakit, dia kata. Sebagai suami yang misali, dia okey lah, fine, kita emergency. Dia ambil cuti emergency apa semua, baliklah kampung. Sebab isteri dia rasa tak sedar hati. Nak balik kampung dia ni jauh. Tapi masa dia orang dekat highway tu, anak sulung dia tiba-tiba cakap, betul ke Tok nak mati dah? Dia orang tak cakap langsung tau kenapa nak balik apa sebenarnya. Cakap okey hari ni kita balik kampung, macam tu je. So bila anak sulung tu cakap macam tu, terkejut lah dua-dua. Mak Jap dengan wife dia macam asal abang cakap macam tu kan. Mak dia marah lah. Cakap abang cakap apa ni? Kenapa cakap macam ni? Siapa ajar abang cakap macam ni? Lepas tu anak dia cakap, ada abang tu, dia duduk dalam kabinet. Dia yang cakap Tok nak mati dah. Tok boleh mati sebab abang ada dah. So sampai je dekat kampung, masuk rumah, Assalamualaikum. Tak ada orang nyaut tau. Tapi diorang kan dah biasa dengan momen tu. Yang macam bila balik, rumah okey terbuka, tak kunci apa, tapi tak ada orang. So okey lah, tak apa. Bila masuk, tak ada sahutan. Macam Mak Jap, dia rasa biasa je lah. Dia tak ada rasa nak check ke apa. Tapi wife dia rasa macam tak apalah, nak check kat bilik lah. Lepas tu wife dia buka je pintu bilik. Tengok bapak dia dah terlantar. Macam dah beberapa hari tak sihat. Dia macam, Allahuakbar, ayah. Mak Jap ni masuk lah. Dia Mak Jap masuk, tanya kenapa. Lepas tu ayah dia lemah lah, cakap dah beberapa hari tak sihat, tak sedap badan, tak tahu kenapa. Dah tengok keadaan ayah macam tu, wife dia ingat nak minta tolong bawa pergi klinik. Lepas tu Mak Jap kata, kalau dah macam ni tak payah pergi klinik lah, kita bawa hospital je terus. Sebab ayah dah tua, so apa-apa. Dekat hospital biar senang nak check ke, nak scan ke apa ke kan. Mak Jap ni, dia tak pernah ada pengalaman angkat bapak mertua dia ke papa ke. Sebab macam saya cakap lah, bapak mertua dia walaupun dah tua tapi dia sangat fit. Ini adalah pertama kali di mana Mak Jap kena angkat bapak mertua dia. Nak masuk ke dalam kereta kan, nak pergi hospital. So Mak Jap angkat. Mak Jap angkat, tak boleh angkat langsung bapak mertua dia. Langsung tak boleh.
berat ya amat, dia kata. Kalau dia tak larat nak angkat sekalipun, at least dia boleh bangunkan daripada katil, bagi duduk. Lepas tu dia boleh minta tolong wife dia, papa sekali dengan dia, 2 orang kan. Masalahnya nak angkat bapak mentua dia pun tak boleh. Macam ada benda yang menahan bapak mentua dia daripada diangkat. So Majid dah tak sedar hati. Wife dia try juga, tak boleh. So wife dia faham bila husband dia cakap tak boleh angkat. Lepas tu anak sulung dia yang baru 5 tahun tu pergi kat tepi atuk dia. Atuk bangun lah. Atuk bangun sekarang. Dia Iman tolong. Iman bukan nama sebenar ya. So Iman tu, dia pergi pegang kepala atuk dia tu, bapak mentua Majid dia lah. Dia pergi angkat sikit. Budak faham lah, dia macam cik tolak macam tu tau, boleh gerak. Padahal Mak Jad dah cuba nak seluk belakang lah apa semua, tak lepas. Macam gam tau orang tua tu kat situ. Anak dia seluk tangan sikit je, kecil je. Cik, anak dia nak bangun ke atuk dia, bergerak ya. So Mak Jad tolong lah. Masa Mak Jad nak tolong, anak dia lepas. Bila anak dia lepas, bak balik orang tua tu. So kita apa dia kata lagi sekali, Iman tolong daddy. So Iman masuklah balik tangan kecil tu. Okay, ready. 1, 2, 3. Pam. Bangunnya terduduk orang tua tu. Mak Jad pandang je bapak mentua dia, tengah fikir ni macam mana kita nak bawa ke kereta. So nak dijadikan cerita, Iman pimpin atuk dia untuk bangun dari katil tu. So Mak Jad dah rasa pelik. Tapi tak apalah, sebab nak kena hantar hospital juga kan. Hantar lah ke hospital lah mereka. So masa ke hospital ni, Mak Jad dia dah macam, aku dah expect lah ni kalau doktor nak bagi tahu tak ada sakit lah apa. Kalau doktor cakap macam tu je, memang aku syak. Ini ada lah ni benda-benda yang tak elok, benda-benda mistik ni. Sebab bapak mentua dia kan penjaga kampung bunian. So dia takut lah kalau sebenarnya yang ini bukan bapak mentua dia ke apa ke benda ke. Tiba-tiba anak dia pula dah start cakap pasal ada abang dalam kabinet. Selama dia orang kat rumah KL, tak pernah siapa-siapa anak pun cakap ada abang duduk dalam kabinet ni. Tiba-tiba dalam kereta baru nak cakap ada abang duduk dalam kabinet. So kepala dia bercelaru tau. Dia macam banyak benda fikir. Lepas doktor examine semua, doktor cakap ini nampaknya maybe sakit tua lah. So dia tanyalah, sebelum ni ayah dah berapa lama terlantar macam ni. Dia cakap kalau menurut ayah dah 2-3 hari je terlantar. So doktor tu cakap tak, kalau tengok gaya dia dah macam dah lama dah sakit ni. Doktor tanyalah bila last diorang visit. So diorang cakap lah like macam last month. Doktor kata dalam masa sebulan yang diorang tak visit tu, ayah dia dah start sakit tua lah. So diorang tak boleh nak stay lama, sebab ni kan balik emergency leave kan. Dia minta tolonglah hospital tu arrangekan untuk transfer bapak mentua dia ke hospital di Kuala Lumpur. So malam tu bapak mentua dia kena stay lah dekat hospital tu untuk further observation. If everything is clear, esok pagi ambulans akan hantar ke hospital di KL. So dalam perjalanan tu, ingatkan semua okey tau. Tiba-tiba diorang dapat phone call, bapak meninggal dalam perjalanan. Sebulan berlalu, mulalah ada kejadian-kejadian aneh dalam rumah dia. Dia kata kalau rumah dia adalah rumah sewa ke apa ke, dia faham tau bila kejadian-kejadian aneh ni berlaku. Masalahnya, dia dah duduk rumah tu daripada kahwin sampai sekarang, tak pernah ada kejadian aneh. Tapi dah mulalah dia dengar macam ada orang alih-alih perabot waktu malam. And kalau rumah dia adalah rumah apartmen yang dia memang tahu ada orang kat atas, tak ada masalah. Rumah dia rumah teres. Barang-barang kat rumah suka, dia tak hilang tau. Tapi macam kau tahu, kau letak dekat tempat lain, kau jumpa kat tempat lain. Macam tu. Dia tahu sangat bila dia letak kunci kereta kat sini, nanti adalah rupanya kunci kereta kat tempat lain. Deodoran, dia kata. Barang-barang kat bilik air hilang-hilang. Bukan hilang gaib tau. Hilang beralih-alih. Dan yang dia paling benci sekali, tapi dia tak boleh nak cakap apa-apa, ialah bila anak sulung dia ni tak habis-habis cakap pasal ada abang duduk dalam kabinet. Sebab bila dia buka kabinet, tak ada apa kat kabinet tu. Faham tak? Until ada satu hari tu, dia tengah solat kat rumah, ada orang tepuk belakang dia. So macam bila ada orang tepuk belakang bahu, dia buat bodoh sebab dia rasa macam itu perasaan dia. Until anak dia satu hari cakap, Daddy, kenapa Daddy tak bagi abang semain dengan Daddy sekali? Oh, abang nak semain dengan Daddy ke? Tak cakap pun. Dia kata bukan dia, abang dalam kabinet. Dia jadi marah. So dia cakap tak ada orang dalam kabinet. Dia marah anak dia, tak ada orang dalam kabinet. Tengok aku dah buka ni, tak ada orang dalam kabinet. Sekali lagi kau cakap pasal orang dalam kabinet ni, aku pukul. Adalah satu petang tu, wife dia tengah berkemas-kemas kat dapur. Anak dah tidur. Wife dia dengar ada suara yang bukan suara anak-anak dia. Panggil, Mi.
panggil. Dia bukan, dia panggil macam crying for help. Dia kata, Mami. Panggil macam tu tau. Yang buat wife dia macam takut sikit selain pelik, apabila bunyi yang panggil Mami, Mami tu macam betul-betul dekat telinga dia. Sedangkan dia sorang-sorang kat dapur. Alah, lepas tu bukannya suara anak dia pun yang panggil Mami tu. Suara anak siapa kat telinga dia betul-betul. Dia rasa macam orang panggil. Puas dia check. Mula-mula dia check dekat tingkap dapur tu. Dia tengok kat luar, kat belakang. Dia cuba dengar kok anak jiran ke kan. Bunyi ni tak stop lagi ni. Mami, Mami. Panggil-panggil Mami. Budak ni macam merengik-rengik, macam minta tolong. Dia tak tahu kenapa. Dia macam terus nak naik atas, nak check anak-anak dia. Dia check memang anak-anak dia tengah tidur tau. Dia buka pintu bilik anak-anak dia. Memang anak-anak dia tengah tidur. Tiga-tiga tu tengah tidur. Masih duduk dengar Mami, Mami, Mami. Ya Allah. Didorong oleh perasaan ingin tahu juga. So dia check bilik, dia check store, dia check apa semua tak ada. Entah kenapalah dia teringat anak dia selalu cakap ada abang dalam kabinet. Dia buka kabinet tu. Daripada dalam kabinet tu ada angin yang hembus muka dia sangat kuat. Macam mana daripada dalam kabinet boleh ada angin keluar? Dia tersentak macam tu. Dia dengar suara bapak dia panggil dia, Mawar. Sekelip mata, dalam dia tengah nak proses apa yang berlaku, tiba-tiba rumah dia gelap. Dia terkejut ni, takut. Ya Allah, dah dengar suara bapak dia panggil. Nama dia kuat sangat tu. Alamak, bapak dia panggil pula nama dia. Bapak dia dah tak ada. Dia dah takut, rumah dah gelap. Dia terfikir anak-anak. Dia terus naik atas, buka pintu bilik anak. Ya Allah, anak-anak tak ada. Anak-anak tak ada. Anak-anak hilang. Tak ada dalam bilik. Ya Allah. Mana pun nak pergi anak-anak. Dia dah takut. Dia dah takut. Dia tak tahu nak buat apa. Dia lari-lari masuk bilik dia pula. Tak ada juga anak dia. Turun lagi. Tak ada anak dia. Anak dia tak ada kat mana-mana dalam rumah tu. Dia tak perasan bila yang perkataan Mami tu dah hilang daripada telinga dia. Tapi yang dia tahu sekarang ni dalam rumah tu gelap dah, anak-anak dia tak ada. Dia jerit-jerit panggil nama anak-anak dia semua. Dia jerit. Tak ada siapa yang nyaut. Dia dah panik. Dia tak tahu anak-anak dia kat mana. Tahu-tahu tiba-tiba husband dia kejut dia. Bukan dari mimpi. Husband dia sedarkan dia yang tengah meraung-raung ni dekat ruang tamu. Mak Jat cakap dalam email tu, masa dia balik kerja, dia tengah nampak wife dia tengah meraung-raung, meracau-racau seorang-seorang dekat ruang tamu. Itu yang dia macam terus, sayang, apa pasal ni? Apa pasal? Bila wife dia tersedar, wife dia nampak dia, wife dia terus peluk dia tau. Wife dia nangis-nangis cakap, anak kita hilang, saya tak tahu mana. So dia tenangkan wife dia, kata sabar. Saya baru balik kerja ni. What happened? Tu yang isteri dia cerita. Lepas tu isteri kata, naik atas, tengok memang anak-anak tengah tidur. Mak Jat ni dah mula start rasa tak sedar lah. Walaupun dia adalah manusia yang skeptik, dia very modern. Tapi sebab kita Melayu kan, kita memang percaya jin, iblis, syaitan ni semua wujud, betul? So Mak Jat dah rasa tak sedap. Dia rasa macam benda ni ada kena-mengena dengan bapak mertua dia, arwah bapak mertua dia. Tapi tak sempat hati nak cakap dekat isteri, tak sempat hati nak tanya macam bapak awak ni ada amalkan apa-apa ke? Sebab ingat balik anak dia pernah cakap atuk dah boleh mati sebab abang ada. Faham tak? So dia takut yang sekarang ni, yang tengah mengacau rumah dia ni, nak bertuankan anak lelaki dia tu. So malam tu dia tak adalah rasa nak keluar daripada rumah tu, sebab dia always percaya apa-apa yang berlaku kita kena tunjuk yang kita tuan rumah. Kita kena tunjuk kita tak takut. Tapi demi keselamatan dia ambil dah semua anak-anak dia, 3 orang tu duduk dalam bilik dia, tidur sekali. Daripada siang tu anak dah bangun, apa semua, dia dah dinner, semua okey. Semalam tu pun masa nak tidur pun semua okey. So okey, fine lah. Dia pun tidur. Dia tengah tidur, wife dia kejut lagi. Wife dia kejut. Sayang, bangun sayang. Sayang dengar tak? Dia terpisat-pisat lah mata ni, dengar apa pula? Wife kata, dengar tak tu ada suara perempuan nangis. Sayang dengar tak? Dia terus fikir anak-anak mana. Cakap anak-anak mana? Anak-anak kat bawah tu, dia tengah tidur, dia tak dengar. Saya dengar tak? Bini duk cakap banyak kali. Macam mana saya nak dengar kalau awak saya bercakap? Sabarlah. Kamu nak berjaga ni, sabarlah. So dia marah bini dia lah. Dia marah bini dia sebab macam duk push dia. Dia sabarlah, bagi dia dengar. Kau duk cakap macam mana aku nak dengar kan? Dah tidur ni, kata jaga habis haru. Okay, fine. Wife dia senyap. Dia cuba dengar. Tak ada pun suara wanita menangis tau.
Wife dia dah diam lah. Sebab dia suruh diam kan, sentap lah, kena marah. So dia pusing kat wife dia macam dah macam tunduk je, macam kesat-kesat air mata tau, macam kena marah kan. So dia macam dah tengok anak-anak okey semua, dia macam dah lah, awak tak payahlah nak sedih-sedih sangat macam ni. Saya cakap je, saya tak dengar. Mungkin awak ni terbawa-bawa kot. Dia cakap macam tengah pujuk-pujuk lah. Isteri dia buka pintu bilik. Isteri dia bawa botol air. Isteri dia baru naik dari dapur. Isteri dia ambil air. Siapa yang mak Jap pujuk nangis kat sebelah dia tu? Bini dia tanya dia, awak kenapa tu? Dia toleh dekat katil. Nak tengok siapa yang tangan dia tengah peluk ni. Tak ada orang. Tak ada orang. Dia pandang balik bini dia. Saya ingin kau. Tak ada apa. Awak ambil air ke? Dia tanya. Dalam hati hanya Tuhan je tahu, dia kata. Pokoknya dia takut time tu. Tapi dia tak nak create panic. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia takut dalam hati ni. Tapi dia terpaksa buat muka biasa je kat bini dia. Okey dah, jom sambung tidur. So okey lah, dia dengan isteri tarik selimut, sambung tidur. Dia ingatkan boleh sambung tidur. Tapi ada suara sayup je. Sekarang kau dengar tak suara aku? Allahu Akbar. Takutnya. Ya Allah. Ada pula suara halus je. Sekarang kau dengar tak suara aku? Dengarlah. Tapi takkanlah macam nak buat apa-apa. Macam terus tu fikir dia nak baca lah apa-apa yang dia patut. Sebelum dia start baca, suara tu pula kat sebelah ni. Bismillah. Macam tak ingat apa-apa. Macam rasa dia pingsan je. Sebab tahu-tahu dia dah bangun dah pagi. Dia tak sempat pun nak baca apa. Dia dah terpingsan, dia kata. Dia rasa. So okey lah, dia bangun, dia pergi mandi. Masa dia nak mandi tu yang dia rasa badan dia pedih-pedih. So dia memang tengok, memang badan dia bukan belakang je. Depan-depan ni pun kesan cakar-cakar everywhere. Cakar panjang-panjang tau. Dia dah tahulah ini memang gangguan lah. So dia decide untuk bawa isteri, anak dia semua pergi berubat. Itu saja kisah yang ada untuk kongsi hari ni tentang macam mana Mak Jap punya keluarga affected dengan amalan yang diamalkan oleh arwah bapa mentua dia. Secara terperinci apa yang berlaku, dia kata biarlah rahsia. Like apa puncanya. Memang berpunca daripada arwah bapa mentua dia, tapi amalan-amalan apa ni semua dia kata biarlah menjadi rahsia keluarga. So I harap kita semua boleh respect lah. Kalau ada parents-parents yang kat kampung yang macam berperangai pelik ke, atau mertua-mertua yang berperangai aneh, tak nak keluar, tak campur orang, openly cakap dia penjaga itu, penjaga ini, penjaga kampung ke, penjaga barang, whatever, penjaga lah kan. Korang kena selidik, korang kena kaji betul-betul. Sebab takut kalau dia betul menjaga, dia menjaga apa? Kadang-kadang kan kita tak boleh nak salahkan orang tua semata-mata. Kadang-kadang orang tua-tua ni diorang tak sedar yang diorang dah menyekutukan Allah sebab atas dasar ini harta pusaka, ini perjanjian keluarga. I rasa kes ni macam banyak je berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Kita memang tahu bunian ni adalah masyarakat atau golongan yang sangat baik, sangat alim. Tetapi adakah betul perkampungan yang dijaga itu adalah perkampungan bunian? Mungkin hanya perkataan je digunakan, sebenarnya bukan. Sebenarnya apa yang berlaku ni semua hanyalah tipu daya syaitan. Tapi cuma yelah, kita sama-sama saling ambil iktibar supaya kita boleh protect diri kita, keluarga kita daripada terus terikat dengan perjanjian-perjanjian yang syirik lah. Pendek kata dalam hidup ni, selagi kita boleh elak, kita elak. Selagi kita boleh cuba usaha untuk putuskan, kita putuskan. Kadang-kadang orang tua-tua ni diorang tak sedar apa diorang buat, diorang tak tahu, diorang tak perasan. So jika anda juga ada kisah yang lebih kurang sama, atau kisah yang lain, kisah seram yang lain, so korang boleh hantarkan story kat and mana tahu next week story korang pula. Bye. Assalamualaikum.